إلى حضرة ما إلى أرواح والدي شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman wa nahana 'anil kufri wal dhalal wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la wazira lah wa la musyira lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayatihi wastanna bis sunnati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melimpahkan kasih sayangnya ataupun rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua dan mengizinkan kita sentiasa dapat berjemaah dan seterusnya berada di dalam majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita bagi mencapai matlamat hidup kita yang sebenar dunia dan di akhirat insya-Allah. Menyambung pengajian kita yang lepas di muka surat 186, betulkah? Iaitu di bawah tajuk panjang, di bawah tajuk syirik khafi. Tapi walau bagaimanapun kita telah baca kitab ni, oleh kerana panjang sangat kita sambung begitulah. Sudah 3 kali sambung dah rasanya. Masuk ayat keempat. Keempat ni pun rasanya tak habis lagi ke? InsyaAllah kita habis malam ni, insyaAllah. Betul kata? 186. Ya? Bermula daripada sabda Rasulullah kan? Atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Mafhumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa kamu dan harta benda kamu. Dan sesungguhnya apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah hati kamu dan perbuatan kamu.
Allah tak pandang rupa kita, suarikum wa amalikum, dan harta benda kita. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Baliknya Allah SWT memandang hati kita dan amalan ataupun perbuatan kita. Bagi orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah, yang diberi kepahaman tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kata kunci yang mana membawa kesedaran dan keinsafan kepada kita semua masing-masing sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun kita melihat di mana pandangan kita terhadap seseorang maupun diri kita sendiri nampaknya tak sama, tak serupa dengan pandangan Allah terhadap kita. Kita sebaliknya memandang rupa parah seseorang itu ataupun harta benda seseorang itu. Dan memang kita tidak dapat memandang, tidak dapat melihat di dalam hatinya. Tapi kita dapat melihat amalan ataupun tindak tanduk dan perbuatannya. Maka patutnya kita juga memandang seseorang itu dari segi amalan perbuatannya. Artinya kalau seseorang itu beramal soleh, buat benda yang baik, artinya dia memang orang baik lah. Kalau seseorang itu tidak buat benda yang baik, maka sebaliknya itu artinya orang tak baik ke orang jahat. Kalau sebut kata orang jahat, takut tergoris pula hati kita dah. Sebut kata orang tak baik lah. Orang tak baik. Itulah pandangan kita sebaliknya. Kenapa kita tidak? Kenapa pandangan kita tu tak serupa dengan pandangan Allah Ta'ala? Tak sama dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan ada benda yang tak betul lah. Benda yang tak betulnya ialah kerana kita memandang sesuatu itu atas dasar nafsu. Bukan atas dasar akal fikiran. Kita semua sedia maklum bahawa kita ni benda yang paling berharga yang ditakdirkan atau diciptakan oleh Allah Ta'ala ke atas diri kita sebagai manusia, sebagai insan ini tidak lain yang melebihkan kita daripada sekalian makhluk yang lain. Termasuk para malaikat sendiri pun lebih kita
Kerana ditakdirkan kita ni mempunyai dua benda ataupun dua perkara, iaitu nafsu dan akal. Contohnya, nafsu dan akal ni dia berperang sokmo, dia balas sokmo. Dia bergaduh sokmo antara nafsu dan akal. Dan seandainya kita ni dikalahkan oleh nafsu kita, diri kita ni dikalahkan oleh nafsu kita, maka nafsu kita ni ataupun keinginan kita, kemahuan kita tidak lain tidak bukan, maknanya tidak berdasar kepada apa-apa sesuatu pun dari sudut kebenaran. Kita tengok, jadi kita pun tukar, berkenal, ingin, mempunyai keinginan. Maka keinginan itulah yang dinamakan sebagai nafsu kita. Jadi akhirnya apabila kita dipengaruhi oleh nafsu, sama ada 100% ataupun tidak 100%, maknanya hidup kita ni berasaskan kepada keinginan kita. Sama ada apa yang kita ingin itu baik ataupun tidak baik, molek ataupun molek ataupun tidak, memberi manfaat kepada kita ataupun tidak, itu semua nafsu tak ambil kira. Sebab itu sepatutnya kita faham bahawa kita ni kalau tidak nak jadi hamba nafsu, tidak nak jadi orang yang jahat, yang tidak berjuruh tadi, maka kita kena pastikan bahawa nafsu kita itu dapat dikalahi oleh akal. Oleh akal fikiran kita. Jadi kalau nafsu tu ditakluk ataupun dikuasai oleh akal, ataupun dengan kata lain, apa yang kita sebut, di mana nafsu dengan akal itu berperang, artinya nafsu tu kalah. Ya benarnya akal. Kalaulah seandainya akal kita yang benar, maka di situlah sebenarnya kita semua ni akan masuk dalam jumlah orang yang baik. Kerana kita tidak melakukan sesuatu, berbuat sesuatu itu berdasar kepada nafsu. Sebaliknya kita berdasar kepada akal. Akal fikiran. Contohnya, akal fikiran itu ada juga betul, ada juga salah. Kalau akal fikiran kita itu betul, artinya kita ni jadi orang baiklah. Tapi kalau akal fikiran kita tu salah, maka kita tak jadi orang baik. Tidak akan jadi orang baik. Akal fikiran kita tu sama ada jadi salah ataupun jadi betul. Pemikirannya salah, pemikirannya betul, berpunca daripada ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kita tu salah, maka salahlah.
Kalau ilmu pengetahuan kita tu betul-betul lah. Sebab ilmu pengetahuan tu dia masuk ke dalam akal dulu. Dan akal memproses dengan berfikir. Lalu segala apa yang dipikirkan oleh akal kita itu akan masuk pula dalam hati kita. Dan hati itu merupakan raja, yakni pemerintah ke atas kita. Kita ni sebenarnya apa ni, nak buat apa pun ya sebenarnya berdasar kepada hati kita. Artinya kalau hati kita tu nak buat, kita pun buat. Kalau hati kita tu nak buat, hati kita tak nak buat, kita pun tak buat. Jadi artinya amalan kita, perbuatan kita tu di bawah takluk hati kita. Dan hati kita tu di bawah takluk fikiran kita. Dan fikiran kita tu di bawah dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan kita. Sebab itu sedar ataupun tidak sedar, bila kita tidak mengaji tentang agama yang diturunkan oleh Allah SWT ini, nescaya fikiran kita tu tak betul. Walaupun kita ni tidak gila. Selalunya orang hak kata, orang hak disebut fikiran tak betul ni orang gila. Ya kan? Maksud saya tidak gila. Tapi tak betul. Kita mikir tu tak betul. Jadi bila kita mikir tak betul, jadi masuk dalam hati kita pun benda yang tak betul. Jadi hati kita pun jadi tak betul. Nampak tak? Jadi hati kita tak betul, jadi sedangkan hati itu jadi raja yang memerintah kita. Jadi oleh sebab itu kita kena pastikan ilmu yang kita dapat itu yang membawa kepada pemikiran kita yang betul. Kalau tidak, maka hati kita pun tak betul. Tindak tanduk amalan kita tak betul. Jadi untuk nak suruh pemikiran kita itu betul, maka kita kena mengukur sama ada betul tidak tu ialah dengan cara menempati agama yang diturunkan oleh Allah SWT ke ataupun tidak. Kerana agama itu yakni peraturan dalam segenap bab, dalam segenap segi, dalam segenap sudut kehidupan kita. Kalau kita belajar kononnya ilmu apa sekalipun, artinya agama kita, bila kita mengaji agama, maka ilmu yang kita belajar tu, ilmu itu artinya pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang ada itu, maka kita dapat memperbetulkannya. Artinya betul lah pemikiran kita. Contohnya gini. Contohnya macam ni. Orang buat benda yang dilarang lah, yang jahat, benda yang jahat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita lihat orang yang buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Taala, yang memudaratkan kehidupannya sama ada dunia maupun akhirat? Kenapa dia buat? Kerana dia tidak mengukur apa yang dia fikir itu dengan ukuran syarak ataupun
dengan ukuran agama. Sebab apa mereka tidak berfikir mengikut cara ataupun aturan agama? Sebab apa dia tidak fikir secara betul, iaitu yang betul tu yang diajar kepada kita oleh Allah dan Rasul. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hak sebenar, hak betul tu ialah yang datang daripada Allah dan Rasul. Kenapa? Kerana tak mengaji lah. Kerana bila kita tak mengaji agama, artinya kita tidak akan dapat memperbetulkan pemikiran kita. Cuba kita perhatikan. Kita hidup atas dunia ni hanya sementara. Lepas tu kita mati, berpindah ke alam barzakh, iaitu ke alam akhirat dan seterusnya. Tapi kita tidak fikir bahawa kehidupan selepas mati itu maknanya lebih penting kita utamakan daripada kehidupan di dunia. Hak sebelum mati ni, kerana dunia ni, hak sebelum mati ni sementara je. Whatever cara dengan cara apa sekalipun kita hidup, macam mana keadaannya kita hidup, yang ditakdirkan oleh Allah ke atas kita, ini semuanya sementara belaka. Dan kalau kita berfikir menerusi peraturan ataupun menerusi peraturan yang betul, yang ini mengikut nasihat agama, agama itu nasihat. Sama ada kalau kita ni ditakdir orang yang tak sempurna. Umpamanya mata tak nampak, telinga tak dengar, kaki tangan pun lemah dan sebagainya. Apa juga yang Allah SWT takdirkan, kalau kita dapat berfikir dengan cara yang betul, maka kita tidak jadi masalah. Tak jadi masalah pasal kita hidup atas dunia ni sementara saja. Hak yang kekal abadinya, yang khuludnya, hidup selepas mati, hidup di akhirat. Haknya yang kita nak, kalau kita susah, kita menderita, kita sakit, kita begitu, kita buta, kita tuli pun, kita akan mendapat keridhaan Allah. Jadi Allah SWT redha, Allah Ta'ala suka kepada kita. Maka bila Allah Ta'ala redha suka, maka selamatlah kita. Tapi oleh kerana kita tu maknanya tidak memahami agama itu apa benda. Agama itu ialah suatu peraturan untuk kita hidup menjadi selamat dan mencapai matlamat, iaitu kebahagiaan, kesenangan dunia dan di akhirat. Sekalipun kalau kita kata kita ditakdirkan berada dalam keadaan susah payah, miskin dan sebagainya, buta, tuli dan sebagainya, tapi apabila kita berfikir dengan cara yang diajar kepada kita dalam agama, maka sebenarnya tidak masalah. Ada orang yang insaf, yang sedar, hak celak sebenarnya dia minta dia jadi buta. Sebab dia takut apabila celak, pengaruh daripada mata dia celak, dia tengok benda tu, tengok benda ni, teliur benda tu, teliur benda ni, maka membawa kepada dia tu jadi punah ranah. Yang akhirnya dia akan bertemu dengan penyesalan yang tak boleh susah sungguhlah esok. Tak boleh digambarkan semacam mana penyesalannya. Dengan sebab itu kita kena pastikan kita berfikir itu secara betul. Kalau kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu macam ni, insya-Allah kalau banyak hak tak betul pun kita akan dapat perbetulkan sikit-sikit. Dalam segi apa pun maknanya.
Dalam segi kita cari makan, cari nafkah, cari harta, maka kita kena mikir cara betul. Harta tu kita nak buat apa ataupun untuk apa kita cari berpenak lelah. Ada setengah dia fikir harta tu kalau lebih daripada dia makan, maknanya dia guna untuk anak dia, cucu dia cicit dia. Kalau boleh sampai 7 keturunan. Ibarat kata. Pak kalau keturunan ke-8 ke-9 tu tidak keturunan kita juga ke? Dan adakah sebenarnya harta tu memberi jaminan kepada kebahagiaan dan kesenangan kita atau untuk mencapai matlamat hidup kita yang sebenar? Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Allazi jama'a malan wa'addadah. Orang-orang yang cari harta, yang mengumpulkan harta, jama'a malan, harta benda, wa'addadah, dan membila-bilanya harta ni. Yahsabu anna malahu akhladah. Lalu dia mikir harta tu benda yang dia boleh tupai. Untuk dia tupai harta tu. Untuk dia tupai harta tu. Yahsabu anna malahu akhladah. Allah Ta'ala tak berlapik cakap. Apa ni? Berfirman dalam firman-Nya. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Nascaya aku capok dia tu ke dalam neraka hutamah selalu. Tak berlapik-lapik dah. Artinya dia mikir tak betul. Dia kira harta tu dia boleh tupai. Dan di situ sebenarnya dia telah melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa yang tidak akan diampuni sama sekali. Tak ada keuzuran. Jadi dengan sebab itu, maka hendaklah kita semua sedar bagaimana cara untuk kita ni berfikir selaras ataupun selari dengan apa yang diajar kepada kita oleh Allah dan Rasul. Yakni dengan agama kita. Selari ke tak selari? Selaras. Fikir tu. Sebab apa yang kita dapat daripada panca indera ni, dia panggil ilmu. Maknanya pengetahuan. Tahu. Kita tengok sesuatu, kita tahu. Kita dengar sesuatu, kita tahu. Kita jumpa dengan sesuatu, kita tahu. Kita makan sesuatu, kita tahu. Kita rasa sesuatu, kita tahu. Segala ilmu pengetahuan itu yang lalu menerusi panca indera kita itu dia masuk dalam kepala kita. Dan kepala kita memproses dengan berfikir. Seandainya kita ni tak erti agama, tak mengaji agama. Agama ni cara di dalam segala aspek kehidupan. Maknanya kita, macam mana kita boleh dapat berfikir dengan betul? Kerana apabila tak selari agama, sah tak betul. Sah tak betul. Sebab itu, maka firman Allah, Al-haq min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Hak betul tu ialah yang daripada Allah dan Rasul. Maka janganlah hendaknya kita kita mengabaikan, tak kira lah betul tak betul pun. Semua yang kita dapat daripada panca indera kita masuk dalam kepala kita. Semua yang kita dapat itu dia panggil ilmu ataupun tahu. Lepas tu masuk dalam kepala kita untuk kita berfikir. Jika kita sekiranya kita tahu tentang hukum hakam Allah, peraturan Allah yang meliputi sekalian sudut kehidupan kita, kalau kita tahu, maka nescaya kita dapat perbetulkan. Sama ada kita dari sudut apa dalam kehidupan kita, maknanya ditakdirkan kita ni orang meniaga ke, orang kerja makan gaji ke, orang berapa ke. Maknanya insya-Allah akan jadi betul lah pemikiran kita.
bila kita tally dengan agama. Jadi, oleh itu orang-orang yang beriman, dia bukan beriman kepada Allah sahaja, beriman kepada Rasul sahaja, malaikat sahaja, bahkan dia beriman dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca tadilah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi dengan kerana itu dia sedar macam mana dia untuk dapat berjalan, untuk dapat melakukan perkara yang betul. Hidup dengan cara yang betul. Dan bila cara yang betul ialah cara yang selari dengan ajaran Islam. Dan itulah yang disebut sebagai amal soleh secara umumnya. Amal soleh ni maknanya sesuatu tindak tanduk perbuatan amalan kita zahir dan batin ialah selari dengan Islam, selari dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu, maka sabda Rasulullah SAW ini sebagaimana saya sebutkan tadi merupakan kata kunci. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah SWT tidak memandang rupa parah kamu. Sebagaimana kita ni, kita kalau tengok orang tu huduh, maknanya lain rasanya. Tengok orang comel, lain rasanya. Tak kira lah lelaki perempuan dan sebagainya. Wa amwalikum, dan juga harta benda kamu. Allah Ta'ala tak pandang harta benda kita. Banyak mana pun harta kita cari, kita dapat. Seandainya harta kita tu tidak digunakan mengikut saluran yang betul ataupun dengan betul, maka tidak ada artinya harta kita semua. Bahkan bila kita mati menghadap Allah SWT kelak, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan berganjak selakah kita di hari akhirat. Mereka Allah Ta'ala soal kita daripada dari segi harta, aina maktasabat, maknanya daripada mana kita dapatnya, wa aina ma anfaqtah, dan ke mana pula kita membelanjakannya. Jadi kalau andai kata banyak mana harta rezeki yang Allah Ta'ala bagi, kalau tidak mengikut peraturan Allah, maka dia akan membawa kecelakaan kepada kita sebenarnya. Dalam Quran juga Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman, wala tus'alunna yawma izin 'anin na'im. Wala tus'alunna, dan akan dipersoalkan, akan disoal ke atas kita. La tus'alunna yawma izin, pada hari kiamat kelak, 'anin na'im, daripada segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat Allah Ta'ala bagi mata, nikmat Allah Ta'ala bagi telinga, nikmat Allah Ta'ala bagi kaki tangan, nikmat Allah Ta'ala bagi harta, nikmat Allah Ta'ala bagi pandai, nikmat Allah Ta'ala bagi cerdik, nikmat Allah Ta'ala bagi pangkat. Apa juga nikmat, maknanya akan disoal. Wala tus'alunna yawma izin 'anin na'im. Segala nikmat yang kita dan nikmat itu maknanya tidak harus dikufuri. Segala nikmat tu, andai kata kalau kita tidak ikut amanah Allah SWT, Allah Ta'ala bagi nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat harta, nikmat apa pun sebenarnya di atas dasar amanah Allah SWT. Maka kita tidak ikut amanah. Kita ceroboh ataupun kita pecah amanah. Dia panggil kupur nikmat. Kupur nikmat. Mula-mula kupur nikmat dulu. Lepas tu kupur hakikat. Akhirnya.
Jadi dengan sebab itu maka kita kena faham betul-betul lah hadis Rasulullah SAW ini, dan ia merupakan sebagai kunci dalam kehidupan kita, insya-Allah. Seterusnya apa yang saya nak sebut di sini ialah apa yang saya tulis di sini. Oleh yang demikian, maka kebanyakan ulama dahulu sentiasa bermuraqabah terhadap sifat-sifat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya terhindar daripada segala syirik, syirik khafi. Dan sembahyanglah sepanjang pengetahuan penulis. Banyak para ulama dahulu yang memberi keutamaan terhadap konsep ketauhidan, iaitu wahdatul zat, wahdatul sifat dan wahdatul af'al. Wahdatul af'al dengan mentazihkan, yakni mensucikan Allah SWT daripada sifat-sifat yang tidak layak baginya. Contohnya apabila mereka bertasbih, mereka sentiasa menghadirkan di dalam hatinya bahawa Allah SWT itu ialah zat yang maha suci daripada segala sifat kekurangan dan lemah. Apabila mereka bertahmid, yakni memuji Allah SWT, sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, mereka sentiasa mengingatkan dirinya bahawa sekalian puji ialah kepunyaan Allah. Sama ada puji Khalik kepada Khalik, yakni puji Allah kepada dirinya sendiri, puji Khalik kepada makhluk, seperti puji Allah SWT kepada hamba-hambanya seperti Rasul, para anbiya dan orang soleh. Puji makhluk kepada sama makhluk, kita puji sesama kita sekalipun, ya sebenarnya itu hak Allah, kepunyaan Allah, kembali kepada Allah. Sebab Allah SWT buat dia tu juru baik. Ibarat kalau kawan teman kita ataupun siapa-siapa, maknanya dia jadi baik tu dengan kerana Allah Ta'ala jadikan dia baik. Maka kalau kita puji dia baik, maka dia jatuh kepada Allah SWT juga. Puji Khalik kepada makhluknya, puji makhluk kepada sama makhluk, apa lagi puji makhluk kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya alhamdulillah, alhamdulillah tu dia kita kena ingat. Alhamdulillah, alhamdulillah ni segala puji, sekalian puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna kita tak ada ingat ke benda lain lah. Kita tidak ingat ke benda lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kepada Allah SWT juga kita memuji. Kerana sekalian perbuatan itu pada hakikatnya ialah lakuan ataupun perbuatan Allah SWT juga. Apabila mereka bertahlil, mereka akan menghadirkan di hatinya bahawa tiada wajibal wujud. Wajibal wujud artinya wajib, yang wajib ada melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sekalian makhluk ini adalah harus semata-mata. Dan mereka sentiasa menyebut lafaz la maujud illallah. Tiada yang sebenar-benar wujud itu pada hakikatnya melainkan Allah. Dan sentiasa menyebut lafaz la ma'bud illallah. Artinya tidak mereka mengabdikan dirinya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sentiasa menyebut lafaz la maksud illallah. Artinya tiada tujuan lain, tiada tujuan lain mereka beribadah selain untuk mendapat keredaan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah apa yang dimaksudkan menghadirkan hati dengan bermuraqabah tadi oleh setengah ulama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh membawa seorang itu sampai kepada tahap makrifah ainul yakin dan hakul yakin. Setengah ulama kita sebut sini artinya tidak semua ulama. Setengah ulama.
Dan artinya, kalau kita buat amal ibadah, kita berzikir, kita bertahmid tadi, seperti itu. Seperti setengah ulama itu. Artinya insya-Allah kita pun akan mendapat keberkatan hidup dan kejayaan hidup sepertinya. Iaitu dengan sentiasa bermuraqabah. Bermuraqabah ni, dulu tak salah saya bercakap panjang lebar dah. Ada orang dia memberi makna mengitai-ngitai. Tapi bukan dia yang mengitai. Allah yang mengitai. Sebab dia ihtimal. Dia bandingkan dengan CCTV. Sebenarnya Allah tak payah mengitai. Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Ya kan? Kita lah kena mengitai-ngitai Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah nak intai kita, tidak. Kita yang minta. Artinya tidak seperti CCTV. Seperti cermin. Artinya sekalian alam, sekalian makhluk yang dijadikan Allah SWT ini, bila kita lihat, dia kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang panggil sebenarnya makam ahlul ma'rifah. Jadi kita ni, ya sebenarnya kalau sentiasa bermuraqabah, tak kira lah semasa kita berzikir ke, semasa kita beribadah semayang ke, masa kita bersemayang, kita berzikir, itu maknanya lebih-lebih lagi lah. Kalau boleh sentiasa kita bermuraqabah. Biar ingat semua dalam hati kita. Biar ingat semua dalam pemikiran kita. Dan bila kita ingat dalam pemikiran kita tu, ingat. Maknanya kita ingat Allah Ta'ala, maka dia akan masuk dalam hati kita. Nampak? Dan kerana itu, maka benda-benda yang tidak sesuai, tidak selari dengan hukum Allah, dengan syariat, dengan peraturan Allah, maka sudah tentulah kita tidak lakukan. Artinya, kita jadi orang soleh lah. Itu yang dikatakan orang soleh. Nampak? Kalau tidak soleh lah. Sebaliknya jadi toleh. Toleh itu lawan soleh. Jadi, sebagai kesimpulannya, bercakap di dalam konteks tajuk yang kita bincang ni ialah amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar ni artinya buat benda yang suruh, tidak buat ataupun jangan buat benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Dua tiga kali kita sambung membincangkan di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ni dengan berbagai-bagai versi, berbagai-bagai kaedah dan sebagainya. Dan kalau boleh maknanya kita dalami lagi dan kita faham lagi tentang amar ma'ruf nahi munkar ni. Setakat cakap saja mudah, buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan tegah. Tapi kalau tidak ada dalam pemikiran kita apa itu yang Tuhan suruh dan apa itu yang Tuhan tegah, macam mana boleh berlaku atau kita lakukan, iaitu meninggal yang Tuhan tegah, buat yang kita suruh, yang Tuhan suruh. Dan bagaimana pula boleh ada dalam pemikiran kita kalau kita tak tahu pun benda hak Tuhan suruh dan Tuhan tegah. Dan macam mana kita boleh tahu kalau kita tak mengaji pun? Nampak? Kalau kita duduk mengaji selama ni bukan mengaji agama. Kita mengaji nak cari makan. Nampak? Bukan orang mengaji agama pun kalau dengan pemikiran yang salah, mengaji agama pun tidak ada makna. Mengaji agama untuk nak cari makan. Bukan nak cari keredaan Allah SWT. Pun tidak ada arti. Itu pun merupakan pemikiran yang salah. Jadi, membetulkan pemikiran yang salah tu amat penting.
Sebab itulah kita kena istiqamah, kita kena kita kena ada komitmen, ada kesungguhan untuk mengaji. Bukan mengaji di musalla, di masjid sahaja seperti ini. Di mana-mana pun kita kena mengaji agama ni. Kalau boleh ada ruang mengaji. Banyak buku-buku agama, maknanya kita kena baca. Dalam bab apa pun. Bab fikih ke, bab usul ke, bab tasawuf, kalau kita boleh, ada masa kita baca. Masalah sekarang ni, pula, sekarang ni ya sebenarnya zaman media masa, miksah, apa orang panggil ni. Sekarang ni ya sebenarnya, boleh tahan nak baca. Nak tahu apa, kita boleh cari buka, boleh baca. Nampak? Cuma di sana ada benda hak betul. Ada benda hak salah juga. Ada hak benda yang betul, benda yang salah. Contohlah dalam bab akidah. Ahli sunnah wal jamaah, imam kita Abu Hasan Al-Asy'ari, lahirnya tak salah 260 Hijrah. Ya kan, 260 Hijrah. Artinya dia kedia sekali lah di kalangan itu imam. Imam-imam ni tempat ikutan kita daripada imam-imam seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik dan Imam Imam bukan Abu Hanifah. Abu Hanifah mula-mulanya lahir tahun 80. Imam Malik tahun 94. Imam Syafi'i kita tahun 150. Jadi dia ni dekat akhir kurunnya ketiga. Memang salafus salih lagi masuk dalam kalangan salafus salih lagi. Jadi oleh kerana dia ni lahir kemudian, ada orang mempersoalkan apa yang diajar olehnya ini, apakah diamalkan oleh Imam Syafi'i? Ataupun begitukah dipegang? Kerana ajaran ni yang terkait dengan akidah pegangan, adakah begitu juga dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Adakah seperti itu juga dipegang oleh Imam Syafi'i? Dan seterusnya, sahabat-sahabat. Sedangkan dia ni bawa mari manhaj ataupun ajaran dia ni kedia sekali dah. Imam Syafi'i, tak belajar dengan dia. Baliknya dia yang belajar, dia tak ada lagi. Nampak? Itu hak salah. Contoh hak salah. Dia sebenarnya isu dulu kemudian itu tidak berbangkit sama sekali dalam konteks pemikiran yang waras, yang rasional. Yang berbangkit sama atau tidak, betul sama atau tidak dengan apa yang diajar oleh Allah dan Rasul. Kalau nak tahu tentang sama, maka tidak lain tidak bukan, maknanya sahabat, pegangan sahabat macam mana, pegangan tabi'i macam mana, pegangan tabi'i macam mana. Lepas tu langsunglah kepada imam-imam itu sendiri, maknanya macam mana. Sama atau tidak dengan apa yang diajar oleh imam kita yang kedia ni dalam konteks akidah Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitu dengan manhaj sifat 20. Contohnya, sama ke tidak? Kita bacalah sifat 20. Sifat 20 itu yang pertamanya dibahas tentang wujud, sifat nafsiah. Lepas tu dibahas tentang sifat salbiah, qidah baka. Adakah satu kenyataan ataupun bukti di mana sahabat-sahabat yang dahulu itu, tabi'in baik,
tabi'in baik yang mengatakan Allah Ta'ala itu tidak wujud. Seperti mana yang diajar oleh Imam Abu Asy'ari kepada kita. Nampak? Lepas tu adakah orang dahulu lagi tu, sahabat-sahabat sekalipun, kata Allah Ta'ala tu tidak qidam. Di sebalik apa yang diajar oleh Imam Asy'ari. Tidak baqa, tidak mukhalafah, tidak qiyam nafsi, tidak wahdaniyah. Adakah tidak kenyataan begitu? Bukti seperti itu. Nampak? Pergi kepada sifat apa ni dia panggil sifat ma'ani. Allah SWT itu mempunyai sifat qudrah, iradah, sama, basar, kalam, ilmu, hayat. Orang dulu-dulu lagi kata tak ada ke Allah Ta'ala itu tidak mempunyai sifat tersebut ke? Tak ada sifat ma'ani ke? Tak ada qudrah, tak ada iradah, tak ada sama ke? Nah, kalau kita tidak dapati daripada sahabat, daripada tabi'in bahwasanya ajaran di sebaliknya artinya sama. Artinya sama. Bahkan apa yang diajar itu ialah berasas kepada firman Allah SWT dengan dalil nakal. Lepas tu kemudian dalil akal. Dalil akal ni ialah merujuk pada hukum akal. Jadi tak bolehlah kita kata apa ni falsafah ke begitu ke begini. Ini semuanya ya sebenarnya apa yang saya nak sebut tadi ialah merujuk pada pemikiran yang salah. Tadi. Bila si fikir salah, maka hati pun salah. Dan amalan tindak tanduk pun akan jadi salah semuanya. Ini cerita pemikiran salah. Jadi kita mengaji ni sebenarnya hak nombor satu sekali nak betul pemikiran kita tu dulu. Biar selari dengan ajaran Allah, selari dengan ajaran Rasul, Allah dan Rasulnya, sahabat-sahabat tabi'in. Ya kan? Itu maksudnya. Jadi kalau selari begitu, artinya selari dengan agama Allah, artinya pemikiran kita tu betul. Nampak? Kalau tidak selari, artinya tak betul. Jadi persoalan yang timbul betul kau tak betul. Ya kan? Sama kau tak sama dengan apa yang diajak oleh Allah dan Rasul. Bukan masalah dulu ke dia. Itu kerana nak belik je. Ini. Walau begitu, maknanya pemikiran seperti itu muncul dalam masyarakat. Dan akhirnya masyarakat jadi pening kepala. Dan kadang-kadang tergugak. Apa ni? Pegangan dia. Pegangan dia jadi tergugak. Ya tak ya juga. Dulu sifat 20 ni bermula daripada zaman Imam Abu Asy'ari sahaja. Dulu tak ngaji sifat 20 pun. Imam Syafi'i tak ngaji sifat 20. Imam Maliki tak ngaji sifat 20. Tidaklah. Bukan tidak ajar pun sifat 20. Imam Syafi'i, Imam Maliki itu mengajar Allah Ta'ala takdirkan dia ni mengajar dalam bahagian bab fikih. Bab hukum hakam, bab undang-undang. Bukan bab akidah. Ya kan? Jadi masing-masing. Jadi dengan sebab itu tak timbul masalah. Yang timbul masalahnya, betulkah apa yang diajar itu menurut apa yang diajar oleh Allah dan Rasul. Jadi apabila ada dalil nakal, firman Allah SWT, dan ada pula dalil akal yang merujuk pada hukum akal, maka sudah tentu wajib betul. Dan tidak ada orang-orang yang dahulu daripadanya itu mengatakan di sebaliknya. Ya kan? Di sebalik yang diajar kepada kita, Allah SWT itu mempunyai sifat qudrah, sifat iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam. Ada hak dulu-dulu lagi kata sebaliknya. Ada Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala tak melihat, tak mendengar, tidak berkehendak, tidak kuasa ada. Ya kan? Ada kata apa ni sahabat-sahabat
sebut lagu tu. Jadi kalau tak ada, artinya sama. Serupa dengan dari sudut pegangan, serupa dengan Imam Syafi'i, serupa dengan Imam Malik, serupa dengan sahabat, serupa dengan tabi'in, serupa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan nasnya pun ada, iaitu bermula huraian tersebut daripada dalil, nakal dan akal. Nampak? Dan perincian yang lebih jelas pun ada. Kalau kita mengaji kita Usuluddin dari kalangan ashab Syafi'i, sama ada kitab besar ataupun kitab kecil. Tapi walau bagaimanapun, apa yang saya nak sebutkan di sini, pemikiran, soal pemikiran. Pemikiran yang salah dengan pemikiran yang betul, yang membawa kepada i'tiqad, pegangan pun menjadi salah dan betul, perbuatan pun menjadi salah dan betul. Kalau pemikiran betul, ya kan? Jadi itulah pentingnya kita ni semua maknanya menyedari hakikatnya kita orang Islam ni, kita kena istiqamah, kita kena iltizam, kita kena ada komitmen untuk menambah ilmu kita, untuk membetulkan pemikiran kita pada setiap masa dan selama-lamanya, selagi kita boleh betul. Bila betul fikiran kita, maknanya kita betulkanlah. Dan kita jangan anggap bahawasanya apa yang kita fikir itu betul belaka. Kan? Ada betul, ada salah. Dan oleh kerana pemikiran kita itu mempunyai ilmu, maka pemikiran kita tu, akal kita tu maksudnya akan mengalahkan nafsu. Tidak nafsu mengalahkan akal. Jadi kalau nafsu mengalahkan akal, maka hancurlah hidup kita. Kalau akal boleh mengalahkan nafsu, alhamdulillah, selamatlah kita. Cuma akal ni bergantung pada ilmu lah. Kalau tak tahu kepada satu, apa kita nak mikir macam mana? Nak mikir macam mana? Jadi akal ni bergantung kepada ilmu. Ilmu itu ya sebenarnya tidak lain dan tidak bukan dari sudut kita nak hak betul, hak benar, ialah yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadza fa nas'alullaha ta'ala an ya'fana ma waqa'a minna fiha min al-khata'i usladab wa yanfa'na biha fid darain. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nusni 'alaika al-khaira kullah. Nashkuruka wa la nakfuruh wa nakhla'u wa natruku man yafjurah. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nakhfid. Narju rahmataka wa nakhsha 'azabak inna 'azabaka al-jidda bil kufr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal zalimin wa dammir a'da' ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wal Ghuzzah wa fi kulli makan wa tsabbit aqdamahum wa anzil as-sakinata fi qulubihim. Allahumma sabbarhum bi musibatihim. Allahumma taqabbal syuhada'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.